Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Minta maaf atas kelewatan 10 minit sebab ada masalah teknikal sikit. Dia macam ni lah kan, kadang-kadang tiba-tiba komputer tak detect kamera dengan mikrofon. Okey, tak apa. Jadi eloklah sebelum kita mulakan perkongsian kita pada petang ni, kita mulakan majlis kita ni dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Ya, kan. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, seperti sedia maklum, kita Syahbaz ni adalah platform untuk perkongsian amalan-amalan baik ataupun apa-apa yang berkaitan yang berlaku dalam daerah kita lah, lebih pada perkongsian lah untuk rakan-rakan guru dan juga anak-anak pelajar kita. Jadi pada petang ni, seperti hebahan kita sebelum ni, petang ni kita akan ada berkaitan dengan perkongsian berkaitan aplikasi AppGyver yang mana akan ditunjukkan ataupun dikongsi oleh Cikgu Ahmad Zaki bin Osman daripada SKP 6, kemudian diikuti dengan satu inovasi menggunakan aplikasi AppGyver tu, yang mana pasukan daripada SKP 6 iaitu mereka telah mencipta satu inovasi menggunakan aplikasi AppGyver iaitu Smart IQ1, yang mana untuk slot kedua tu akan dikongsikan oleh Ustazah Rozita. Okay, jadi saya pun tak mau buang masa, kita pun dah agak lewat, jadi sementara menunggu kawan-kawan kita yang lain masuk, jadi dengan ini saya menyerahkan platform ni kepada Cikgu Zaki untuk berkongsi berkaitan aplikasi AppGyver. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Asli yang berusaha, rakan-rakan guru, terusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ni. InsyaAllah saya akan berkongsi serba sedikit berkenaan dengan apa yang kami telah lakukan dengan menggunakan platform AppGyver bagi menghasilkan satu aplikasi aplikasi percubaan yang akan digunakan untuk murid-murid kami di sekolah. Jadi aplikasi kami ini kami namakan sebagai Smart Ikhwan, dan sebelum kami menggunakan AppGyver, kami telah pun menggunakan beberapa platform yang lain, tapi memandangkan AppGyver itu adalah mungkin kami lebih selesa dengan aplikasi ini, jadi kami teruskan dengan AppGyver. Kalau sebelum ni kami ada cuba juga Bubble.com. Bubble.com bagi mana-mana yang cikgu-cikgu yang dah cuba, Bubble.com tu pun bagus juga. Cumanya mengikut kesesuaian dan masa tersebut, kami gunakan AppGyver lah, kami milih kepada AppGyver. Jadi AppGyver ni sebenarnya dia satu pelantar percuma. Jadi kalau cikgu-cikgu nak guna untuk menghasilkan aplikasi baik di telefon Android cikgu, iOS ataupun di laman web cikgu sendiri, cikgu boleh guna secara percuma. Dan kalau katakanlah cikgu lepas cikgu buat tu, cikgu nak jadikan sebagai stand alone application, boleh cikgu distribute dia and then cikgu upload dalam Google Play Store ataupun iOS Play Store. Alright, sekarang ni saya akan cuba tunjukkanlah seberingkas aplikasi yang kami gunakan yang dinamakan sebagai AppGyver. Jadi yang pertama sekali, bila cikgu buka Google Chrome, cikgu type masuk AppGyver dan dia akan keluar. Jadinya ambil yang paling atas, appgyver.com ni cikgu, bila cikgu tekan dan dia akan minta cikgu sign in ataupun login. Cikgu jangan takut, aplikasi AppGyver ni adalah percuma. Kalau cikgu masuk, cikgu daftar, tak ada masalah apa pun sebab dia boleh kita gunakan secara menyeluruh lah. Jadi kalau cikgu tengok dekat paparan depan sekali ni, cikgu nampak cikgu boleh berdaftar secara percuma. Ini adalah contoh-contoh aplikasi yang telah digunakan secara menyeluruh, contohnya daripada DHS sendiri.
Dengan menggunakan aplikasi AppGyver ni, dia gunakan sebagai pelantar aplikasi memudahkan pekerjaan mereka. Jadi dekat sini sekarang ni, bila kita dah masuk, sekarang ni saya masuk dekat AppGyver dan saya sign in dia cikgu. Dekat sini saya dah ada 8 aplikasi yang sedang saya lakukan mengikut pada fasa dalam pembikinan Smart Ikhwan. Jadi untuk hari ini saya akan tunjuk serba sedikit lah lagu mana kita nak masukkan gambar dan juga nak masukkan audio ataupun suara. Jadi hari ini saya akan tunjukkan sikit lah. Kita masuk tekan create new. Kalau cikgu boleh buka, macam 2-3 hari ni kami di Paya Terendam pun mengalami masalah internet. Jadinya bila buka-buka pun kena tunggu loading lama. Terpaksalah kita tunggu. Jadi sekarang ni bila dia tanya apakah nama aplikasi kita, contohnya saya letak test lah, no? Kita letak test dan tekan create. Mudah je cikgu, dia akan bimbing kita satu per satu. Dia akan bimbing kita satu per satu. Katakanlah cikgu lost ataupun cikgu rasa macam tak tahu nak buat apa, cikgu boleh tekan YouTube dan cikgu tekan AppGyver. Dia akan naik tutorial satu persatu, bahagian setiap bahagian. Tetapi kita kena lebih spesifik lah sebab AppGyver ni walaupun benda tu dah lama, tetapi orang yang nak buat penerangan berkenaan dengan penggunaan, nak membina aplikasi dalam AppGyver ni masih lagi kurang. Kebanyakan yang cakap, yang buat dalam YouTube tu kebanyakan dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau cikgu ada pair cikgu bahasa Inggeris, yang boleh translate balik tu, itu adalah lagi bagus lah. Sebab kita dalam pembikinan aplikasi ni bukan one man show. Dia kena berkumpulan. Kalau buat seorang-seorang ni, kalau tak ada kerja lain macam kita cikgu, kita pagi sibuk dengan mengajar. Bila kita nak buat aplikasi ni kan, jadi bila kita ada kawan yang boleh bagi support, yang boleh bagi bimbingan idea, itu lagi bagus sebenarnya. Jadi bila kita dah masuk paparan utama, dia akan bagi kita macam ni cikgu. Headline dan lorem ipsum. Ini adalah basically semua aplikasi yang pertama kali kita buat, dia akan keluar macam ni. Sekarang ni kita buang dulu dan kita buang. Baik, dekat bahagian atas ni cikgu boleh nampak ni adalah nama aplikasi kita, test. Kita boleh tukar nama ni bila-bila masa kita nak tukar. Kemudian ni adalah page kita. Bila kita tekan, ni adalah page utama kita sekarang ni. Kalau cikgu nak tambah page, cikgu hanya tekan add new page. Sekejap cikgu, no? Okay, bila kita tambah add new page, diminta kita tulis nama lain pula. Contohnya saya bagi page kedua lah. Page 2. Okay. Dan dia akan keluar benda yang sama macam tadi. Itu yang pertama. Kemudian bahagian atas ni adalah UI Canvas. UI Canvas ni di mana kita boleh edit lah. Ni adalah paparan kita. Kemudian launch. Kita nak lancarkan kita punya aplikasi kita lepas kita dah siap. Dia ada web apps, ada mobile apps, ada Mac apps dan juga Android TV apps. Bergantung kepada cikgu punya sasaran pada ketika itu. Kemudian ada tema, warna-warna apa cikgu nak guna, navigation, data, authority dengan help. Jadi sekarang ni kita teruskan kepada UI Canvas. Kemudian cikgu sebelum saya lupa, kat sini kalau cikgu tengok kat mouse saya ni, kita boleh pilih paparan apa yang kita nak guna. Contohnya kalau cikgu guna iPhone 5 sebagai cikgu punya base. Jadi cikgu tekan kat sini. Jadi dia akan samakan dan bentukkan cikgu punya canvas cikgu tu ikut kesesuaian kepada iPhone 5. Sekarang ni sebandingkan saya nak buat guna Android, jadi saya kena OnePlus 3 lah, 480 pixel. So here, sekarang ni kita dalam page 2. Saya kembali balik kepada page 1. Dekat page 1 ni, saya akan tunjukkan macam mana kita nak import ataupun kita nak masukkan gambar di dalam kita punya aplikasi. Yang pertama sekali cikgu, kita tukar nama dulu, page 1. Properties yang cikgu, properties, page name cikgu tukar kepada page 1. Automatically dekat atas ni tadi, empty page dia akan tukar jadi page 1. Yang kedua, kalau cikgu scroll bawah, kat bawah pun tak apa, biar dia lagu tu. Kemudian kita nak masukkan gambar. Gambar, semata-mata gambar. Cikgu tengok belah kiri. Okey, cikgu boleh scroll bawah, ada banyak pilihan kat sini. Gambar dekat bahagian ni cikgu. Image, cikgu tinggal tarik dan letak sahaja. Tarik dan letak. Okey. Tarik dan letak. Saya tarik sekali lagi ya. Tarik dan letak.
Jadinya dekat page 3 kita ni dia akan keluar image 1 dan image 2. Image 1, image 2. Baik, image ni macam mana kita nak tukar dia? Sekarang ni default dia ambil gambar daripada link yang ada kat sini cikgu. Ni adalah default dia. Contohnya sekarang ni saya nak tukar gambar ni, saya tekan bahagian kanan ni. Kemudian dia akan keluar asset. Saya cerita sejarah ringkas ni guna, laju sikit. Mana kita pun dah lambat tadi. Saya pilih gambar boy lah. Buat boy, budak mengaji, budak lelaki mengaji. Saya tekan dia, dia akan tambah clarification bagi kita dan use image. Dia akan masuk kat sini lah, automatik dia akan naik. Okay. Jangan lupa cikgu, setiap kali kita buat satu langkah kita save. Bukan apa, bila kita save tu salah satu kita tak menghilang. Kita punya ni lah, walaupun benda dalam kelab, insyaAllah akan hilang. Tapi biasa dia akan save. Baru kita buat kerja kita yang kedua, kita tukar pada gambar yang kedua ni. Tekan. Cikgu ambil daripada komputer lah sekarang cikgu nak. Kalau cikgu ambil daripada internet pun boleh, tak ada masalah. Katakanlah sekali lagi kita dah letak image kita. Tak nak. Boleh. Okay. Use image. Jadi dia akan jadi dua lagu ni. Okey, dalam aplikasi kita dia akan jadi lagu ni lah cikgu. Satu gambar atas, satu gambar bawah. Sekarang ni kalau ni lupa kita tengah save dulu. Kalau dekat kita punya Android nanti, contohnya kita ada gambar yang ketiga. Okey, gambar yang ketiga, gambar yang sama. Contoh saya nak letak gambar budak perempuan ni juga gambar yang sama. Saya tak mau dah buat tarik image meta sini, bubuh gambar image semula kan, tak payah. Cikgu hanya tekan image tersebut, cikgu tekan duplicate. Tekan duplicate. Dia akan automatically pergi ke bahagian bawah. Sekarang ni kalau cikgu tengok, saya kecilkan saya punya screen. Cikgu tengok lagu ni lah. Telefon kita, kebanyakan telefon kita sampai ke gambar budak perempuan yang nombor 2 ni saja. Jaranglah nak jumpa telefon yang panjang lagu ni. Dia akan nampak 3-3 ni kan. Jadinya, cikgu jangan risau. Bila kita punya telefon pintar ni, kebanyakannya kita boleh scroll atas dan scroll ke bawah. Jadi untuk dapatkan, cikgu ambil scroll view ni dan cikgu tarik dan letak kat bahagian atas. Cikgu tarik letak kat bahagian atas ni dan kita masuk ke image tadi tu, masuk di bawah dia. Cikgu tarik masuk bawah dia. Okay, kita susun balik. Benda ni mudah aja cikgu, cumanya dia perlukan kesabaran yang tinggi lah. Kadang-kadang kita tengah buat kerja tu tiba-tiba ada plug elektrik ke ataupun kita buat apa yang kita nak tak jadi. Saya banyak kali dah jadi kat saya, jadi saya terpaksa berhenti sat, pergi sembang dulu ke apa ke, mandi anak apa, tu bomai pula buat. Kalau straight tu lagi jadi orang gila. Cikgu, habis anak-anak pina pun kena marah free lagi. Jadi kita buat benda ni santai-santai, sonok-sonok. Jadinya bila jadi macam ni cikgu, bila jadi dekat paparan lagu ni, maksudnya dah selesai. Jadi bila kita tunjuk kat telefon kita, contohnya, saya save. Okay. Bila jadi macam ni cikgu, maksudnya kita punya gambar kita dah selesai sebenarnya. Kalau cikgu nak tengok dalam paparan secara langsung kan, sekarang ni style dia, ni secara default ni, size ni semua default. Kalau kita tekan launch, kita nak tengok dalam web app, cikgu tekan launch, masuk dekat open app preview portal, dia akan tunjukkan secara live cikgu punya aplikasi dan juga gambar-gambar tersebut yang kita boleh tengok dekat pelantar web. Sekarang ni, akan test. Dia akan keluar lah cikgu. Cumanya, saya lagi prefer kalau kita tengok dekat telefon pintar. Sebab dekat komputer ni, dia ada kekangan sikit. Dia ada sedikit kekangan. Macam ni lah. Kalau cikgu tengok kan, kalau kat laman web, cikgu boleh nampak macam ni lah. Apa yang cikgu nampak dekat paparan skrin komputer, itu jugalah cikgu akan nampak dekat paparan skrin telefon pintar cikgu nanti. Kalau telefon pintar kita hanya scroll dengan tangan je lah. Macam sekarang ni saya terpaksa scroll dengan mouse. Itu yang pertama, masukkan gambar dalam aplikasi. Kemudian kita buat scroll
view. Maksudnya kita tolak dengan tangan, dia takkan bergerak. Okey, yang kedua, saya nak tunjuk untuk page yang kedua, saya nak tunjukkan macam mana kita nak masukkan ataupun kita nak implement audio di dalam aplikasi kita. Saya tunjuk secara ringkas ni cikgu Noh. Lagi kita tunjukkan aplikasi yang telah kami buat, kemudian cikgu boleh cubalah daripada situ. Kalau ada apa-apa masalah, cikgu boleh PM saya sendiri ataupun cikgu Asli. Cikgu Asli pun terabak ni, cuma dia pedor je tu. Okey. Dekat bahagian ni cikgu, kita pergi dekat bahagian ikon, cikgu tarik dan cikgu letak dekat bahagian canvas cikgu. Dia akan berada di sebelah kiri cikgu. Cikgu jangan risau, cikgu pergi dekat layout. Okey, pergi kat position. Cikgu tekan align cell, dia akan pergi ke tengah. Berkenaan dengan warna, berkenaan dengan size, cikgu pergi dekat style. Sekarang ni saya tekan edit. Saya tukar warna dah. Contohnya saya nak warna, cikgu ambil typography text double XL ni, cikgu pilih lah. Saya cadangkan cikgu ambil yang title kat depan dan cikgu tekan. Dia akan besar automatik lah ikut kepada pilihan yang cikgu pilih. Okay, nak bagi nampak saya bagi besar sikit. Daripada sini cikgu, kalau cikgu nak tukar gambar ikon ni, tak mau gambar bintang, ikut kepada kesesuaian aplikasi. Okey, cikgu tekan properties, tekan star, kemudian dia akan bagi pilihan default lah yang ada di dalam AppGyver. Secara percuma ni cikgu. Kalau cikgu nak guna gambar image cikgu sendiri pun boleh. Tak ada masalah. Sekarang ni saya tunjuk secara cepat, ringkas lah. Kalau apa-apa masalah nanti cikgu boleh direct PM. Kita akan tolong insyaAllah. Jadinya saya ambil gambar sound. Dan dia akan masuk gambar sound cikgu noh. Okay, daripada sini, silakan kita buka sikit lah, ubah nama dia sound. Satu. Okay, yang ni satu. Daripada sini cikgu, kita nak import sound ataupun muzik. Bila kita tekan saja butang ni, dia akan memainkan sound ataupun muzik. Cumanya cikgu, kat sini bila masuk sound ni dia memerlukan pengetahuan berkenaan dengan coding sikit. Sikit je cikgu. Cikgu type je lagi, cikgu boleh pilih. Cikgu jangan takut. Yang pertama sekali kita buat variable dulu. Cikgu tekan variable atas ni, kita buat page variable. Kita tambah page variable kita. Kita tulis audio load. Okay. Lepas tu kita ambil true false. Okay, kita mula dengan true. Yang ni memang kena hafal cikgu noh. Yang ni memang kena hafal, tak ada dua apa. Itu semua mula pun terpaksa belajar dengan YouTube pun kita tengok dan kita terpaksa hafal lah untuk kita masihkan ni. Save. Okay, dah selesai. Cikgu tekan ni balik cikgu noh. Cikgu jangan takut, cikgu tekan ni balik. Dan kita kembali kepada canvas yang kita tengah buat tadi tu. Okay, manakah dia atas sangat, kita tolak ke bawah sikit cikgu. Cikgu tekan kat layout, cikgu nak ubah posisi dia. Cikgu tekan atas, cikgu ambil pixel. Ataupun cikgu nak cuba-cuba, cikgu tekan ni. Dia akan bergerak cikgu. Lagi besar pixel dia, lagi ke bawah. Kalau cikgu tekan atas ni lah. Kalau cikgu tekan lagi belah kanan, dia akan bergerak. Okay, clear. Yang ni, pixel ni saya tukar kepada contoh saya ambil 3 atas lah cikgu nak. Ini tengah sikit. Okay, tak apa, pemandangan dia ada sedikit gangguan tu, tukar balik kepada asal. Okay, daripada sini, okay, cikgu pergi dekat, cikgu buka ni, kita buat, pertama kali cikgu jangan tekan yang ni lah. Kalau cikgu tekan ni, dia akan masuk kepada logik untuk ikon ni. Jadi kita tekan canvas dia,
dia akan keluar page mounted dengan page focus. Untuk page mounted ni, cikgu tekan install, cikgu pergi kat marketplace, cikgu type masuk audio. Type masuk audio, dia akan keluar pilihan-pilihan yang kita boleh guna untuk aplikasi kita. Sekarang ni kita nak dia preload audio for playback. Kalau kita tak tekan preload ni, ataupun kita tak bubuh preload dalam aplikasi kita tu dari cikgu, kalau kita buka saja aplikasi, kita tekan butang tu, dia tak boleh nak automatically play. Jadi bila kita bubuh preload ni, bila tekan aplikasi, bila kita buka tu dia dah mula preload walaupun kita tak tekan butang tu lagi. Walaupun kita tak tekan ikon suara tu, dia dah preload belakang. Jadi bila kita tekan gambar ikon tu, dia boleh main secara install, kita tarik dia bubuh kat sini cikgu. Benda ni berat sikit cikgu, main petang ni benda berat sikit. Jadi saya cuba ringkaskan seringkas yang boleh. Kemudian bila dah masuk kat sini, cikgu pergi dekat bahagian audio source ni. Okey, audio source ni cikgu, saya cadangkan suara ataupun muzik yang cikgu nak bubuh dalam aplikasi yang menggunakan EdGiver ni, saya cadangkan cikgu guna Firebase lah. Firebase ni adalah salah satu platform di bawah Google juga. Kita boleh upload dan kita ambil yang percuma kalau cikgu nak guna yang kapasiti rendah lah. Kita ambil yang percuma. Dan ni Firebase, cikgu hanya type masuk firebase.google.com, kita boleh guna direct. So, saya sekarang ni go to console. Maaf cikgu no, internet saya tak pernah kuat sangat. Tak apa cikgu, memandang ada masalah dengan alih internet tak apa, saya akan lanjutkan terus lah. Jadi bila kita dah masuk sini cikgu, preload audio. Kalau preload audio, kita pergi dekat set page variable. Page variable, kita masukkan audio loaded, ambil true, kemudian kita buat spinner. Spinner, ambil satu lagi macam ni dan satu lagi macam ni. Okay, hide spinner, set page variable, audio loaded, true. Itu senang je cikgu. Kemudian barulah kita masuk dekat kita punya icon. Okey, bawah logic icon ni lebih kurang sama saja cikgu. Semuanya kita kena ambil daripada marketplace, tekan audio. Ambil get audio info. Dan kita hanya tarik saja sejuk kat sini lah. Okay, untuk yang permulaan dekat sini, kita ambil if, ambil command if. Kena belajar sikit coding je guna ni, buat macam mana. Tidak, tak jadi kita punya ni aplikasi. Kita masuk if condition, kita masuk dekat sini. Data, ambil data variable, page variable, ambil audio loader, save. Okay. Kemudian kita masukkan di audio playback ni. Kita masukkan ID tadi nah cikgu. ID tadi 00 cikgu nah. Untuk audio yang kita masukkan 00. Saya cuba lajukan cikgu nah. Kemudian kita masukkan tools kat sini. Kalau katakanlah dia tak loading, jadi kita buat satu signal yang menyatakan benda tu tak dapat dia loading lagi, masih lagi loading. Kita klik ke sini, audio not loaded. Cikgu bubuh lah, audio is loading. Nah, kemudian daripada situ cikgu masukkan
paparan lagi benda ni. Jadinya saya tunjukkan daripada logik daripada aplikasi yang telah kami bina supaya cikgu nampak dah sedikit. Cikgu exit app. Kalau cikgu dah siap, cikgu exit app, kemudian cikgu masuk kepada aplikasi yang cikgu nak. Okey. Tak cikgu nak. Kita tengok dulu. Macam sekarang ni saya akan tunjukkan logik dan UI canvas daripada aplikasi Smart Ikhwan yang kami telah bina. Sebuah sedikit lah, saya akan tunjuk sebuah sedikit secara ringkas. Dia punya command, dia punya logik yang kami gunakan, audio dekat mana, dia punya paparan lagu mana, supaya cikgu nampak sebuah sedikit pandangan idea untuk cikgu bina cikgu punya aplikasi sendiri. Jadi saya sekarang ni saya tekan Smart Ikhwan versi 1. Dia ambil masa sikit cikgu sebab dia banyak page. Sebenarnya bila kita buat permulaan tu cikgu, kita punya loading tu tak mengambil masa yang lama, tapi bila aplikasi kita dah siap memenangkan banyak komponen, banyak string UI yang kita masukkan dalam tu, jadinya masa yang diambil untuk loading tu ambil masa lah, bergantung kepada kita punya capaian internet kita. Kalau capaian internet kita laju, insyaAllah lah dia akan loading dengan laju. Macam sekarang ni dia terus kepada page lah, page terakhir yang kita buat masa tu. Jadinya kalau cikgu tengok dekat sini, dia punya paparan langsung dia adalah begini lah. Tapi kalau cikgu pergi dekat style, dia hanya ya saja cikgu nak, gambar ya dengan ya. Dia punya butang bawah tu sepatutnya ada. Sebab apa? Saya tutup je tengok. Saya tekan stress ni, saya tutup, jadinya cikgu tak nampak. Bila saya unclick yang ni, cikgu akan nampak bawah ni. Ni sebenarnya kita punya menu button. Kembali kepada paparan sebelum ni, pilih home, audio yang kita boleh kita kenakan. Yang ni butang untuk sebenarnya tadi. Gambar ni saya greykan supaya dia tak ada fungsi. Okay, saya tutup balik. Dan cikgu tengok dia punya logik lah. Logik yang kami buat dekat paparan yang tadi, paparan canvas mata-mata 1, 2, 3 sahaja cikgu nak. Kemudian kalau kita tekan home, okey, dia akan kembali kepada navigation, kembali kepada page utama. Kalau kita tekan, dia akan kembali ke page sebelum page ini. Dan kalau kita tekan butang sound ni, okay, dia akan mainkan logic UI untuk memainkan audio. Macam yang saya tunjukkan tadi lah. Senang je cikgu, cumanya dia ambil masa sikit. Macam saya ni masih lagi belajar. Jadinya cara macam ni lah saya buat. Ada lagi cara yang mudah sebenarnya. Jadinya saya aplikasikan style macam ni dulu. Mungkin ke depan kami boleh buat penambahbaikan, kami buat cara yang lebih simple lah. Okay, ni adalah untuk page ya semata-mata. Kalau cikgu nak tukar kepada page lain pula ataupun page utama, pastikan cikgu save dulu. Kemudian cikgu tekan bahagian atas ni. Ni adalah semua page yang saya buat untuk melaksanakan aplikasi ni lah. Jadi untuk kita ada ba, ta, sa sampai dah ya. Global canvas ni kita tak boleh delete juga, dia memang default akan ada. Okey, ini adalah main page kami. Dan kami masukkan semua sekali dalam satu page. Ada background yang disediakan oleh Cikgu Kamal sendiri. Kemudian ada audio daripada Cikgu Nisa. Kita buat kat sini. Dia akan mainkan, bila kita tekan ni, dia akan mainkan audio nyanyian daripada Cikgu Nisa menyanyikan lagu Bata ni lah. Tadi menyebut Bata. Jadi itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya rasa kalau cikgu ada apa-apa kemusykilan, cikgu ada apa-apa soalan nanti, cikgu boleh directly berhubung dengan saya ataupun Cikgu Asli ataupun Ustazah Rosita sendiri ataupun Cikgu Kamal Afzal. Nah, apa-apa pun salah silap tu daripada saya, yang baik tu daripada Allah, yang kurang tu daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Ahmad Zaki. Perkongsian kita bagi slot pertama. Laju sikit pun tak apa je.
ada rakaman, nanti kita akan share rakaman lah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, di sini juga saya ambil kesempatan untuk melalukan kedatangan Timbalan PPD Pelajaran PPDC Cikgu Nurzaidi Nordin, dan juga di sini juga saya perasan ada wakil daripada SSTP JPN Cikgu Junaidi. Terima kasih kerana menyertai ataupun bersama-sama kita pada petang ni. Suka saya ingatkan sekali lagi, kalau kita tertinggal ataupun tak faham, nanti kita akan kongsi balik rakaman untuk tengok semula ataupun boleh hubungi semula lah dengan saya ataupun Cikgu Ahmad Zaki. Jadi saya pun tak mau buang masa, jadi kita teruskan pada slot yang kedua, yang mana berkaitan dengan bagaimana aplikasi AppGyver ni digunakan untuk inovasi bagi sekolah SK Payah. Bagi slot ini kita akan minta Ustazah Rozita lah, Ustazah Rozita binti Abdullah untuk berkongsi berkaitan dengan inovasi yang mana menggunakan aplikasi AppGyver ni untuk jadikan aplikasi Smart IQ1. Jadi saya pun tak mau buang masa yang panjang. Dengan ini saya silakan Ustazah, kalau dah bersedia. Okey, terima kasih kepada Encik Asli bin Husin, penolong PPD Sumber dan Teknologi Pendidikan, rakan sekerja saya Cikgu Sir Zaki. Bersama saya di PKJ sekarang ni ada juga pegawai penolong timbalan PPD iaitu Encik Zaidi. Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang mengorbankan masa pada petang ni untuk bersama-sama kami. Masa ni sedap tidur ni sebenarnya, kan? Jadi terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa. Sebenarnya aplikasi Smart IQ1 ni saya buat bersama dengan Sir Zaki dan Cikgu Kamal. Kami satu tim menyertai pertandingan inovasi peringkat kebangsaan yang asalnya. Aplikasi Smart IQ1 ni menggunakan kaedah imajinasi yang intervensi yang saya menang Johan di peringkat kebangsaan hari itu. Jadi kami nak ubah supaya kaedah imajinasi ni digunakan boleh digunakan mengikut semasa lah, sebab sekarang ni kita biasa guna telefon pintar kan. Jadi kita nak buat satu aplikasi dalam telefon pintar yang boleh kita senang kita bawa ke mana-mana. Sekarang ni telefon memang bawa ke mana-mana je kan. Untuk guru sebagai bahan bantu mengajar, dan kita boleh juga bagi kepada murid sebagai bahan bantu belajar. Okay. Aplikasi Smart IQ1 ni sebenarnya smart tu ialah telefon pintar. Ik tu ikro, one tu satu. Maknanya telefon pintar yang mengandungi kaedah Iqra' 1 tapi menggunakan kaedah imajinasi huruf. Okey, sebelum tu saya nak tunjukkan video yang ni Cikgu Kamal buat. Kalau di SKPT sebenarnya kami memang bekerja dalam satu tim. Macam saya ada idea inovasi tapi saya tak ada kemahiran ICT. Tapi Sir Zaki dia memang terror buat tu. Jadi saya pergi jumpa dengan Sir Zaki untuk buat aplikasi ni. Dia muda lagi. Hari ni pun sebenarnya dia tak mau main. Tapi saya nak bawa cikgu-cikgu muda yang ada kelebihan, yang ada bakat, senyap-senyap je tapi ada kelebihan yang tak ada pada orang lain. Jadi saya nak bawa lah adik-adik ni ke tengah kan. Hari ni pun dia kata saya main sebab kak je ni. Kalau Encik Azli duduk kontak dia banyak kali lah dia tak mau, tapi dia kata sebab kak je saya main ni. Jadi itulah. Itu juga Cikgu Kamal. Saya pun nak bawa Cikgu Kamal sekali ke depan. SKPT kami Sekolah Payah Terendam ni memang tim dia memang lah, memang kuat. Kami saling menyokong antara satu sama lain. Contohnya baru ni kita sembang-sembang lah Sakna sebab kan. Contohnya kami ada idea nak buat satu binaan Kaabah. Ada di
SKPT ada yang dulu sebelum jadi guru dia jadi arkitek jurutera arkitek. Kami guna kelebihan dia tu untuk buat binaan Kaabah, replika Kaabah ni. InsyaAllah kami akan buat itulah tak lama lagi. Jadi itulah sebelum keseterusnya saya nak tunjuk video ni yang Cikgu Kamal buat. Batu, tangan, harimau, Yasin, Okey. Tu video yang Cikgu Kamal buat dan dia ada kelebihan dia pula boleh dapat video. Mungkin lepas ni kita ada perkongsian untuk buat video daripada Cikgu Kamal menggunakan aplikasi Filmora lanjutan. Hari tu dah ada bahagian asas saja. Cikgu Kamal akan tunjuk pula yang lebih terkini lah, lebih bagus lagi, upgrade lagi lah. Okey. Yang ni video yang saya bertemu dengan Tuan PPD iaitu Tuan Azhari bin Abdul Rashid, tapi saya rasa dia punya audio kurang sikit sebab baru tadi saya minta kebenaran untuk keluarkan video ni dan beliau kata okey. Saya tak dan check lah dia punya audio tu. Saya tak dan nak perbaik, nak edit kan. Jadi saya hanya boleh bacakan apa melalui temu bual ni, apa yang beliau nyatakan ialah isi kandungan perisian Smart Ikhwan amat mudah difahami bagi membantu murid untuk mengingati. Kandungan perisian tidak sukar untuk digunakan oleh kanak-kanak, amat mudah digunakan dan boleh digunakan di mana-mana sahaja. Okey. Reka bentuk aplikasi amat mudah difahami dan bersesuaian dengan keadaan semasa. Paparan yang dipaparkan di skrin juga menarik dan hurufnya juga besar dan tidak sukar untuk diingati. Smart Ikhwan adalah satu perisian yang amat menarik dan amat sesuai bagi membantu kanak-kanak memahirkan diri dalam membaca Iqra' 1. Ini hasil temu bual saya bersama ahli kumpulan lah, Sir Zaki dan Cikgu Kamal dengan Tuan PPD. Okey, saya nak tunjuk sikit perkembangan inovasi yang kami buat ni. Sebenarnya mula-mula yang saya buat kaedah imajinasi huruf ni hanya lukis saja di atas helaian kertas. Okay, kemudian saya upgrade lagi untuk buat kad imbasan. Itu dah biasa kan, kad imbasan. Kad imbasan ni saya buat huruf di depan, belakangnya ialah gambar imajinasi. Kemudian saya upgrade lagi untuk kajian tindakan di peringkat kebangsaan. Saya gunakan PowerPoint. Sebab masa ni PDPR gunakan PowerPoint dalam Google Meet. Jadi sebab kajian tindakan saya bertemakan PDPR. Jadi kena upgrade kepada PowerPoint. Dan akhir sekali saya upgrade yang terkini ialah membuat aplikasi Smart Ikhwan ni lah yang mudah dibawa ke mana-mana.
Yang tu yang sebenarnya. Nanti kita tengok keunikan inovasi ni. Okey, rasional inovasi ialah, saya bacakan je, menyelesaikan isu murid tidak menguasai bacaan Iqra' 1. Sebab Iqra' 1 ni yang asas. Bila saya perhatikan murid-murid Iqra' 1 ni, kalau murid yang pandai memang tak ada masalah. Kita sebut sekali je boleh ingat. Tapi sebabkan murid ni ada bermacam-macam tahap akal dia, maknanya tak sama kan. Ada yang lemah, ada yang bijak kan. Jadi yang tak menguasai baca Iqra' 1 ni, kita kena gunakan satu kaedah yang membantu dia untuk mengingat. Jadi saya gunakan kaedah imaginasi huruf ini. Jadi penggunaan buku Iqra' semata-mata tidak membantu murid yang lemah. Dia boleh, dia sesuai untuk murid yang cerdik, tapi yang lemah ni kena buat yang lain pula. Masih guna Iqra' 1 tapi kita membantu dengan cara yang lain. Murid menghadapi kesukaran untuk mengecam huruf, mengingat dan menyebut bunyi huruf berbaris fathah. Murid yang lemah ni. Penggunaan kaedah imaginasi huruf dalam aplikasi Smart Ikhwan memperkenalkan murid dengan struktur huruf. Kalau alif tu panjang, kalau ba tu bentuk melengkung macam tu, yang mempunyai ciri benda tertentu yang dapat merangsang memori untuk menyebut bunyi huruf dengan betul. Contohnya kalau sa, saya buat titik 3 tu, sa titik 3 tu contohnya saya dah bagi dah sebenarnya ni satu-satu dalam perkongsian yang lepas, tapi saya ulangkan sikit je. Bentuk sa ada titik 3, sa tu ada salji, ingat salji yang turun daripada langit. Okey, jadi sa sebut suku kata pertama daripada perkataan sa. Okey. Kaedah PDPC berteknologi amat penting untuk murid belajar Al-Quran dengan lebih efektif dan konsisten demi menyokong revolusi industri 4.0 dalam pendidikan Al-Quran. Sebab sekarang ni semuanya kita memang berada di era teknologi. Kita pun cikgu-cikgu pun kena upgrade selalu ICT kita. Saya pun daripada zero juga, tapi sebabkan nak kita ni berada sama dengan yang lain, terutama cikgu-cikgu muda dia memang dah upgrade dah. Saya ni dah di penghujung ni memang nak kena belajar selalu, memang kena tanya. Selalu pergi kat Zaki tanya supaya kita tak kena ketinggalan di belakang. Bukan kita nak ke depan pun, tapi sekurang-kurangnya kita bersama dengan yang lain. Kita di belakang susah kita nak buat kerja zaman sekarang ni. Kita kena tahu semua. Jadi murid-murid pun sama. Telefon pintar ni memang di tangan mereka kan. Jadi kalau kita masukkan aplikasi kita dalam telefon mereka, sebab insya-Allah aplikasi ni dapat di-download dalam telefon masing-masing. Cuma sekarang ni masih dalam prototype, kami masih menunggu lagi daripada Google Play Store. Jadi bila dah confirm, kami boleh share semua, boleh download dalam telefon, anak-anak kita boleh tengok, cikgu-cikgu boleh jadikan bahan bantu mengajar benda tu. Okay, sebab dia ada daripada huruf A sampai Ya. Semua baris atas lah, huruf A, Ba, Ta, Sa. Okay, dia menggunakan kaedah imaginasi dan yang penting dia ada suara sekali situ. Susah nak buat suara ni sebenarnya. Ada sekali tu saya duduk bersama Zaki duduk sebelah dia tengah buat tu. Saya pun sendiri tak faham tengok apa dia buat. Hanya mampu tengok je lah, teman je lah, tanya je lah macam tu kan. Susah jugalah nak buat, tapi kata benda tu benda baik, insya-Allah pahala tu kita dapat, itu yang pentingnya. Bila kita dapat membantu murid membaca Quran, insya-Allah kita diberkati Allah. Okay. Kemudian objektif inovasi iaitu Smart Ikhwan ni ialah membantu guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran tasmid Iqra' 1 yang lebih berkesan. Bagi guru, dia boleh jadikan bahan bantu mengajar. Okay, dia tak perlulah nak lukis macam saya sebelum ni, lukis buat macam-macam. Guna je, tekan aja dalam aplikasi tu, dia boleh tunjukkan kepada murid. Dan pelajar dia boleh
gunakan aplikasi tu sendiri. Berada di rumah pun boleh. Duduk rumah seorang belajar, tengok dia punya, sebab dia dah ada dah bunyi huruf suara dalam tu kan. Kalau orang macam Iqra, buku kita guna Iqra biasa, kita suruhlah dia baca macam mana pun. Kalau tak ada siapa yang ajar dia memang tak boleh. Tapi dengan aplikasi Smart Ikhwan ni ada suara sebutan A ke Ba ke semua tu, dapat membantu dia. Maknanya dia boleh jadikan aplikasi Smart Ikhwan ni sebagai self-regulated learning. Dia boleh belajar di rumah secara sendiri. Okay, sebagai alat bantu belajar untuk murid yang gagal dalam kemahiran menyebut bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah yang mengikuti sesi PDP Tasmed di Sekolah Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia. Semua boleh. Sebenarnya bukan tahun 1 je. Sebab saya ada PKM saya, Ustazah Asma Delimi, dia ada cucu 4 tahun. Dia gunakan kaedah imajinasi ini. Alhamdulillah dia dah anak cucunya yang 4 tahun tu dah lepas dari Iqra 1 dalam masa yang singkat. Jadi saya aplikasi ni memang berkesan, kaedah imajinasi ni. Okey, mengaplikasikan teknik pengajaran dan pembelajaran tasmed berteknologi yang diadaptasi menurut teori model pembelajaran picture world inductive yang diperkenalkan oleh Joyce. Dia ada 3 orang yang buat ni, sebab tu dia ada ET dan AL pada tahun 2015, iaitu Joyce, Well dan Calhoun. Pada 2015, 3 orang ni yang memperkenalkan model pengajaran PUIM, di mana kemahiran membunyikan huruf berbaris fathah dengan menggunakan maklumat yang diperolehi melalui pengalaman atau sumber seperti gambar. Macam kami gunakan, nak kaitkan dengan bunyi tu, kami sediakan satu gambar. Gambar tu boleh menerangkan bentuk huruf dan juga bunyi dengan menggunakan suku kata perkataan yang pertama. Okey, kita tengok strategi penyelesaian untuk masalah murid yang tidak boleh membaca buku Iqra 1. Okey, inovasi aplikasi telefon pintar Smart Ikhwan merupakan aplikasi telefon pintar yang dibangunkan melalui platform AppGyver yang diterangkan oleh Sezaki tadi, yang boleh diakses secara percuma melalui website yang tertera di skrin itulah, yang telah diterangkan oleh Sezaki tadi. Jadi ni contoh yang muka depan. Sebenarnya muka depan ni boleh swipe Batasa, kemudian kita pergi ke kanan. Okey, contoh, boleh nampak tak? Tak nampak pun. Tak nampak. Saya bawa sebenarnya telefon tu, tapi susah nak bawa tengok. Okey, jadi yang ni ke kanan dia sambung pula. Tasa, Jahaho, sampailah ke akhir sekali. Tapi muka depan ni tengok macam ni, dia boleh swipe je. Kemudian yang tadi tu ada nyanyian tu, kami gunakan suara Cikgu Anissa. Dia memang suara dia memang power lah. Kalau dia menyanyi memang sedap lah. Kalau Kak Syed ni Anis Salwa kan, yang rasanya yang kedua dia lah yang boleh menyanyi lah. Dia cikgu baru je masuk, tapi try lah dengar dia nyanyi, memang sedap. Jadi kami guna suara dia, itulah kami di SKPT akan guna kelebihan masing-masing untuk buat satu-satu projek kami, macam tu. Dan kami takkan persoalkan dia kena lebih kerja ke, dia kena buat lebih, dia kurang, tak ada macam tu. Kami memang satu tim akan saling menyokong antara satu sama lain. Dan alhamdulillah SKPT sekarang memang di mata Tuan PPD tu berada di tahap teratas. Alhamdulillah. Okey, keunikan strategi penyelesaian lagi. Cara inovasi ini digunakan ialah pengguna hanya perlu menekan pilihan butang. Okey, kalau nak tekan huruf, nak dengar huruf boleh pilih. Dia bukan ikut turutan bata. Boleh kita nak ikut turutan pun boleh. Dia ada dia punya tanda dia kan. Tapi kita boleh juga pilih. Kalau daripada sa
kita nak pilih pula sebab murid ni dia tak sama dia punya pencapaian dia. Ada yang sampai ja, ada yang sampai sa. Jadi kita tekan aja huruf yang kita nak. Jadi kita panggil murid tu pencapaiannya sampai sa. Okay, kita tekan aja sa. Sebab buku Iqra dia selagi dia tak menguasai muka surat yang awal tu dia takkan naik. Dia kalau selagi dia tak menguasai dia akan duduk di situ. Kalau sa dia tak menguasai dia akan duduk sa tu dia hanya menguasai abatasa. Ja dia masih belum menguasai. Itu style buku Iqra. Jadi ikut pencapaian murid lah. Okay, kita akan tekan huruf yang ikut pencapaian murid tu. Itu juga kalau kita nak back boleh, kita nak ke atas lagi pun boleh. Okay, mengandungi 28 huruf untuk melihat gambar yang diimajinasikan berdasarkan bentuk huruf dan seterusnya mendengar bunyi huruf tersebut yang sama bunyi dengan suku kata pertama perkataan pada gambar. Ini satu contoh huruf lah sa ni. Sa saya buat orang salji. Sebab titik-titik tu saya nak mereka ingat salji turun daripada langit, saya kata macam tu. Yang bulat dia tu saya buat orang salji supaya dapat kaitkan memori dia tu dengan sa. Tersebut suku kata yang pertama saja daripada perkataan sa. Mungkin salji tapi dia kita akan betulkan tapi sebut sa saja. InsyaAllah setakat ni saya gunakan sa ni memang murid ingat. Semua macam itulah. Perkataan yang susah-susah sotong saya lukis tu sotong, mereka boleh ingat padahal perkataan tu susah nak ingat. Tapi alhamdulillah melalui kaedah imajinasi ni dapat membantu murid. Keunikan idea, tidak perlu menggunakan data internet dan mudah dibawa ke mana-mana dalam telefon pintar yang mana dia boleh download saja dalam handphone. Okay. Amat membantu guru dan murid dalam proses tasmat buku Iqra 1 dengan aplikasi yang mengandungi saya mulakan semula daripada keunikan idea ni. Okay, tadi tidak perlu menggunakan data internet dan mudah dibawa ke mana-mana dalam telefon pintar. Okey, dibawa ke mana-mana dalam telefon pintar. Okey, tak perlu data internet, boleh download aja dalam telefon. Guna telefon kita tu boleh bawa mana-mana aja. Maknanya kita tak adalah kita ketinggalan bahan bantu mengajar. Tertinggal kat bilik guru ke sebab dia memang sentiasa berada dalam beg kita kan. Bawa aja ke mana-mana. Jadi senang. Amat membantu guru dan murid dalam proses tasmat buku Iqra 1 dengan aplikasi yang mengandungi visual. Tadi ada bentuk huruf, ada gambar, audio, ada nyanyian, ada bunyi huruf yang mudah dan menarik. Huruf dia besar dan sesuai untuk murid yang membaca Iqra 1. Mengaplikasikan self-regulated learning iaitu bertindak sebagai medium pembelajaran kendiri di rumah. Murid boleh download dalam telefon dan belajar di rumah sendiri. Jadi sebab dah ada dah suara semua tu, senang. Kalau mereka ulang insya-Allah boleh dalam waktu yang singkat. Sesuai di era ledakan teknologi di mana manusia lebih bergantung kepada aplikasi dan peranti elektronik. Okay, kita sekarang ni memang itulah handphone memang sentiasa ada bersama dengan kita. Tak ada handphone tak boleh hidup. Okey. Impak produk di SK Paya Terenam berlaku penurunan dari 10% ke 2% murid yang membaca Iqra 1 daripada awal tahun sampailah sekarang pada tahun lepas. Menunjukkan keberkesanan kaedah imajinasi dalam aplikasi Smart Ikhwan walaupun kami Smart Ikhwan ni kadang-kadang saya seorang je lah yang bawa kan sebab dia masih belum dapat di-download lagi tapi cikgu-cikgu ustazah yang di SK Paya Terenam memang gunakan kaedah imajinasi ni dalam mengajar tasmat Iqra 1 untuk murid Iqra 1. Jadi berlaku penurunan yang ketara lah. Jadi sekarang ni tak sampai 10 yang baca Iqra 1. Dalam 7 gitulah, 5 gitu. Jadi penurunannya memang ketara. Cuma yang terlalu lemah memerlukan lagi mungkin memerlukan kaedah yang lain pula untuk membantu. Okey, perluasan
ataupun komersial, aplikasi ini merupakan satu inovasi berasaskan sebutan yang belum ada dalam pasaran, memang tak ada lagi. Sebab kaedah imajinasi ni memang saya punya intervensi yang memang saya cipta sendiri. Okay, intervensi kaedah imajinasi ni yang saya cipta dalam 2-3 tahun dah, tapi saya lukis-lukis macam tu je dekat murid. Cuma dia berkembang sekarang jadi dimasukkan dalam telefon pintar. Sementara Ustazah Rosita untuk masuk semula, saya menjemput Yuzaki lah untuk tunjuk apps tu. Okey, dengan itu silakan. Okay, baik. Ini adalah paparan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah paparan aplikasi daripada telefon pintar. Tekas kepada komputer ni lah. Daripada telefon kepada komputer. Kalau kita masuk dekat paparan pertama untuk aplikasi ni, seperti yang Ustazah Rosita kata tadi tu, dia melengkapi 28 huruf, 28 bunyi A sampailah Ya. Kita ada A, Ba, Ta, Sa sampailah kepada Ya di bahagian bawah. Kemudian tajuk kepada aplikasi ni kita letak di bahagian atas dan juga kaedah imajinasi di bahagian bawah. Dan di bahagian bawah sana tu, ia berada di dalam kotak berwarna putih, kita ada menu pilihan iaitu menu suara nyanyian daripada Cikgu Hanisa dan juga menu untuk ke page yang seterusnya. Kalau kita tekan page suara Cikgu Hanisa ni, dia akan play lah. Contohnya cikgu nak pause, cikgu boleh tekan saja. Okey, dia akan terus macam tu. Cikgu sambung balik. Alright, dia akan pause dan cikgu boleh sambung semula. Kemudian kalau cikgu nak cara mudah, cikgu malas nak tekan dekat huruf-huruf 28 huruf yang berada di atas, cikgu boleh tekan arrow yang berada di sebelah ni. Dia akan pergi kepada page yang pertama lah, iaitu A. Page A ni, dia ada 4 pilihan menu, iaitu kalau kita tekan semula ke arrow belah kiri, dia akan kembali ke page utama. Kalau buntang rumah tu, dia akan kembali juga ke page utama. Kemudian suara untuk A ni, A, ayah dan juga arrow ke kanan. Arrow ke kanan ni kalau kita tekan, dia akan pergi ke page yang seterusnya, iaitu Ba. Seterusnya Ta sampailah Ya. Sekarang ni contoh kita tekan A. Ayah. A. Okey. Seterusnya Ba. Ba. Okey. Batu. Ba. Okey, kalau kita nak kembali kepada paparan utama balik, cikgu hanya perlu tekan rumah tu, ikon rumah, dia akan kembali kepada paparan asal lah, paparan utama ni. Okey. Kalau cikgu tengok ke depan ni memandangkan ni adalah aplikasi prototype, ada setengah-setengah huruf yang diambil masa sikit untuk downloading. Jadi kami tengah usahakan untuk masuk dalam Google Play Store. Bila Google Play Store, kita install dan dia akan masukkan semua dia punya size tu dalam telefon pintar kita. Tak perlu lagi kita depend kepada cloud. Kalau cloud dia akan jadi macam ni lah cikgu. Ada huruf yang cikgu tak nampak, ada huruf yang cikgu nampak lah. Jadinya untuk penyelesaian dia, kita keluar balik, kita balik semula. Okey, sama lagi. Okey. Jadi dia akan jadi macam ni. Ini kekurangan cloud macam ni lah cikgu nak. Baik, bila kita dah install masuk dalam kita punya telefon pintar, insyaAllah semua ni automatically akan ada. Dia takkan jadi macam tadi. Alright. Contohnya kalau cikgu nak terus menggunakan anak saya berada di huruf Fa. Dia tekan huruf Fa, dia akan bawa kepada page Fa. Fa, file. Cikgu tekan gambar audio, icon audio tu, dia akan mainkan audio Fa tersebut. Jadi itu saja daripada kami lah untuk mirakas telefon pintar Smart Ikhwan, insyaAllah. Terima kasih Cikgu Azli. Okey, terima kasih kepada Ustazah Rosita dan juga Cikgu Ahmad Zaki. Cuma Ustazah Rosita tak sempat nak habiskan slide 2 terakhir, iaitu ada Ustazah? Slide terakhir tadi terima kasih kan? Ataupun Ustazah nak buat rumusan?
Sebelum kita habiskan slot kita. Sebenarnya dah di penghujung dah tadi, cuma nak ucap terima kasih lah kepada semua yang join hari ini dan terima kasih kepada Cikgu Hasli yang banyak membantu dan kepada semualah hari ini. Itu saja, terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih Tuan Rosita dan Cikgu Ahmad Zaki. Jadi sekali lagi saya merakamkan bagi pihak STP dan juga PPDC mengucapkan terima kasihlah atas perkongsian pada petang ini berkaitan dengan aplikasi AppGear dan juga aplikasi Smart IQ One yang mana menggunakan aplikasi AppGear ni. Jadi mohon sekali lagi untuk para peserta ataupun yang terlibat dengan perkongsian kita pada petang ni untuk sama-sama mendaftar kehadiran di ruangan chat. Okay. Dan saya maklumkan sekali lagi nanti rakaman perkongsian ni kita akan kongsi dalam YouTube channel PPDC lah. Okey, itu sahaja daripada saya dan daripada unit Sumber Penyelidikan PPDC mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.